Kalau tak takut, misalnya, kalau tak ada ancaman, tak ada gapo, la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Orang yang berasa tidak tergugat, tidak akan ada apa-apa ni, ialah orang-orang yang rugi. Mana dia kena ada orang takut, bimbang tu, kena ada juga kita dalam hidup ni. La ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Harapan pun tak boleh, kena ada juga. Jangan terlalu ada harapan tu besar sangat. Buat tak boleh. Harapan tu kena ada. Jangan tak ada langsung, putus harapan. Tak boleh. Dalam ilmu, dalam mengaji dia kena ada harapan. Tapi jangan berasa sedap hati sangat. Tak apa, kau mana-mana. Moga kita ni anak cikgu misalnya, moga kita ni anak tok guru jadi alim dengan sendiri. Jangan lagu tu. Dah tak mesti. Sedap hati. Tak apalah, moga muda lagi. Tak boleh. Dia kena ada dua tu, antara dua tu. Yang ni sederhana lah. Itulah hak nak sebenarnya. Habis. Lepas tu Imam Bukhari buat tajuk yang kedua. Orang yang menentukan waktu-waktu tertentu untuk ahli ilmu. Untuk ahli ilmu. Tadi dia nasihat dan ilmu. Ini untuk ahli ilmu pula. Dia menentukan waktu-waktu ataupun hari-hari tertentu. Tadi untuk nasihat supaya tidak jadi liar. Itu tujuannya. Ni dak menentukan waktu. Dia nak wayaknya gap dia sini Imam Bukhari. Buat jadual. Ada jadual. Ini untuk ahli ilmu. Untuk ahli ilmu pun dia ada jadual. Kena ada jadual. Masa ni goni, masa ni goni, hari ni goni, hari ni goni. Tak boleh kata ikutlah. Tahu-tahu kita pergi tu dia nak ngajar kau lain, kita tak bawa buk tu. Tak boleh. Kalau kita tentukan waktu-waktu tertentu, itu lagi baik. Sebab apa? Imam Bukhari sama, dia ambil daripada hadis sahabat dia ambil. Ibnu Mas'ud dia tentukan tiap-tiap hari Khamis untuk dia mengajar. Seperti kita ni hari Sabtu, dia tentukan hari Khamis untuk dia mengajar. Maknanya kepada ahli ilmu pun dia kena ada jadual, ada ketika, ada waktu. Tak boleh mana tak tentu waktu, ikut sera. Sera nak mengajar gani, sera nak mengajar gani. Kalau lah mata pelajaran tu kita kata banyak, buku tu banyak, berat benar tak bawa belakang. Tapi kalau mengikut jadual kan senang. Jadi buat jadual lagu tu tak apa kah? Tak apa. Ada asasnya. Ada asasnya. Takut Imam Bukhari dia takut apa? Dia takut orang kata bid'ah benda ni. Jadi bukan menentukan segala perkara ni bid'ah dak. Bukan segala perkara ni jadi bid'ah dak. Hak ni kita menentukan hari ni untuk mudah. Biar kita tahu hari ni ngaji gol ni, masa ni ngaji gol ni. Itu bukan dengan maksud kita ada ingat boleh pahala kau kalau ngaji hari Khamis ni lebih pada hari lain. Tak. Tak ada dengan maksud. Tu bukan ibadat kau hari Khamis ni, kalau hari lain tak jadi ibadat. Tak. Semata-mata untuk memudahkan dunia kita, yang kita boleh fikir maksud dia tu. Maksud dia tu kita boleh fikir. Adapun ibadat ni lagu lain, dijadikan itu sebagai agama dan itu dijadikan sebagai ibadat, itu boleh pahala kita anggap. Kalau buat pada hari ni tak boleh pahala, lagu lain. Sebab dia katakan Nabi SAW tak ada menentukan hari tertentu, waktu tertentu untuk ibadat dia. Dia ada dalam hadis disebut gitu. Takut kita kata moga Nabi ni kan dia semua ibadat belaka. Hak ni pun termasuk dalam gitu juga. Tidak semua. Jadi kalau hak ni dia tentukan hari Khamis saja. Kalau kita nak buat jadual dengan lebih terperinci lagi pun tidak salah, tak apa. Kita tidak ada kata kalau kita buat gini boleh pahala. Hari ni lebih molek, tak ada. Semata-mata untuk kemudahan. Dan pada hari itu kira-kiranya kita semua ada kemudahan. Kita semua ada kemudahan, kita boleh nak buat. Tak apa. Tidak jadi masalah. Ibnu Mas'ud ni dia mengajar pada hari Khamis. Lepas tu siapa ada orang kata dia suka benar kata dia, kita kalau mengajar nak hari lagu mana?
Dia kata kalau mengajar anak air, apa masalah? Bom rồi. Dia kata, ketahuilah, sebenarnya bukan tak sengaja. Kalau mengajar, kita sudah tahu dah kan pahala dia, kelebihan dia. Seperti kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, minggu lepas, pahala dia. Tapi kerana takut benda lain. Dan kita ni manusia, dia ada buat jemu, ada letih, ada penat, ada gapo, kena ambil kira benda tu. Jadi aku tentukan waktu tu sebab apa? Supaya Nabi dulu buat lagu tu juga. Dah kalau Nabi SAW sendiri buat lagu tu, buat apa nak jadi bid'ah, nak jadi apanya? Tak bolehnya. Boleh dah lah. Itu jalan dah tu dia buka untuk kita tu. Maknanya kita boleh tentukan waktu untuk mengaji ni. Masa ni hak moleknya dia kena ada jadual. Untuk sendiri, untuk kelas, untuk jumpa dengan guru, untuk bincang, untuk gapo tu dia kena ada. Baru molek. Masa ni nak buat kerja sendiri, kerja rumah kita kata, masa ni nak sibuk ni, masa ni nak ni. Molek gitu. Dia kena ada jadual. Hak tu maksud dia sini. Bukan ngaji ni maknanya kata ikut serah gitu. Tak boleh aku tu. Dia kena ada sistem lah. Maksud Imam Bukhari sininya iaitu kita boleh buat sistem. Boleh buat peraturan. Boleh buat ketentuan. Kemudian untuk apa ni, untuk tidak timbul jemu dan lesu tu kadang-kadang kalau kita nak selit-selit, kalau nak Nabi kan lagu tu cara dia ada celah-celah tu, dia suruh sahabat dia bersyair, cerita jahiliah, cerita gitu, lepas tu pakak suka, dia ada lagu tu. Tidak kata jenis serius saja. Memanglah ada ketika tu jerit berlaku. Bila Nabi SAW sendiri pun jerit, jadi jerit. Ada juga lagu tu. Tapi dia tidak begitu sama. Dia ada juga lagu lain. Maknanya suasana tu pun kena ada juga. Artinya kalau kita buat sukatan lah pengajian ni, maknanya jangan hok berat saja, berat, jujuk-jujuk berat. Dia kena ada selingan-selingan tu. Hok ringan sikit ke? Masa ni hok ringan sikit. Sebab tadi berat dah misalnya. Kena ambil kira benda-benda tu. Sebab apa? Nabi SAW pun buat gitu juga. Habis itu kita pergi kepada bab seterusnya. Sebab bab yang kedua ni dari segi hadis pun lebih kurang dengan sebelum ni. Bab orang yang Allah SWT mahukan kebaikan yang besar untuk dia, kebaikan yang banyak, yang istimewa untuk dia, Allah akan berikan faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam Quran Allah SWT ada sebut liyatafaqahu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenalah ada. Bapa tidak ada. Satu golongan daripada mereka itu yang mendalami agama. Liyatafaqahu fid din, tafaqquh fid din. Dia sebut dalam Quran ada. Supaya juga dalam hadis. Maknanya mendalami agama itu adalah sesuatu yang dituntut. Dalam Quran itu ayat tu dia ada kena mengenai dengan ayat perang tu sebelum tu dah selepas tu perang tu, cerita perang. Maknanya kumpulan ni kalau dia tak pergi perang pun tak apa ni. Dalam keadaan perang tu orang lain keluar tu kena ada semacam hak duduk mendalami ilmu. Tafaqquh fid din, mendalami agama. Nak mendalami agama ni dia ada dua sumber tu ya. Quran dengan hadis. Hak lain-lain tu alat belaka. Alat belaka untuk memahami hak tu. Tafaqquh fid din itu adalah dituntut sehingga kalau pada masa perang tu tak pergi perang pun tak apa. Begitu istimewanya ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu tu sendiri sebab perang dah. Untuk kelengkap perang dah tu. Sebab perang ni tidak semestinya dengan senjata. Hak kadang-kadang hak lebih banyaknya bahkan hak lebih kerap kita berjumpa iaitu perlawanan ilmu ni, perang ilmu. Perang hujah.
Hak tu hak lebih banyak berlaku. Dari segi tarah lah Ustaz. Tengok orang belajar dengan orang pergi ke medan perang tu. Dari segi tarah nilai yang di sisi Allah adakah sama? Kalau berdasarkan Quran tadi tu sama. Sama memang. Mana tak apalah dalam keadaan tu. Ini dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan sudah darurat, ancaman itu berat, dia kena pakai ayat yang lain lah, infiru khifafan wa thiqala tu. Kena putih dah mengajinya dalam keadaan tu. Orang mari dah ni, bom sana sini dah ni. Misalnya kita kata, ni dalam keadaan biasa. Orang Islam nak pergi perang, kalau tak pergi pun tak apa, aman dah. Dalam keadaan tu, kalau tak pergi pun tak apa. Ngaji ni penting juga. Ini pun sebahagian daripada jihad juga. Sebahagian daripada jihad juga. Ada maknanya kita nak cerita di sini, perkataan fiqh, tafaqahu yufaqih ni ada dalam Quran, ada di dalam hadis. Ada dalam kedua-duanya. Yang ni tafaqquh fid din ini disuruh, diperintah oleh Allah. Mendalami agama. Di sini kita tak boleh faham yufaqihu fid din memberi ilmu fiqh kita maklum ni lah kepadanya, bukan. Sini bukan maksud gitu. Sebab fiqh fid din ini dia luas. Semua sekali tu fiqh fid din lah. Tafsir kau hadis kau apa berkait dengan agama tu fiqh fid din orang panggil. Dalam istilah umum, dalam istilah khusus, hak maklum, hak biasa ni fiqh tu lah. Hak ni tidak. Asalkan mengaji agama, apa bahagian pun, hak tu orang panggil fiqh, tafaqquh. Tafaqquh. Yufaqihu fid din. Imam Bukhari nak cerita, memang ilmu ni lebih banyak, lebih belaka ilmu ni kok mana-mana pun. Tapi dalam banyak-banyak ilmu ni, kalau hak lebih ilmu gapo? Ilmu gapo? Dia ayat sini. Tafaqquh fid din. Iaitu al-fiqh fid din. Mendalami, bukan gitu saja dah. Mendalami agama. Hak tu paling lebih. Bahkan kalau orang lain dia tak boleh kata, orang kaya dia tak boleh kata, bukti Allah Subhanahu Wa Taala, cara tu Allah Subhanahu Wa Taala nak molek lah tu, nak baik untuk dia, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri dia ni jadi kaya. Boleh ke dia kata lagu tu? Tak boleh. Orang tu comel, dia boleh ke kata bukti Allah Subhanahu Wa Taala ni nak baik untuk dia, di Tuhan beri dia tu comel? Boleh ke kata lagu? Tak boleh. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Hak boleh ilmu orang lain pun dia tak boleh kata. Cara tu Allah SWT nak aku ni baik, molek untuk aku. Hak ni yang boleh kata. Hak ni yang boleh kata. Imam Bukhari kata memang istimewa belaka. Tapi semua tak boleh dakwa. Orang yang boleh ilmu ni kata, cara tu dia ni Allah SWT nak baik untuk dia, sebab itulah Allah SWT beri ilmu tu ke dia. Dia boleh kata lagu tu? Tak boleh berlaku. Hak boleh katanya orang yang mendalami ilmu dalam agama, kalau Tuhan beri hak tu, dia boleh kata. Atas dasar apa? Atas dasar Nabi kata. Ini tanda. Kalau kita perhati di sini, sesiapa saja yang Allah SWT nak bagi kebaikan dalam dunia ni, banyak kebaikan dalam dunia ni. Segala perkara yang membuahkan kesenangan kepada kita, kebahagiaan kepada kita adalah baik. Harta Tuhan beri pun baik. Bahkan dalam Quran dia sebut khairan. Khairan itu makna harta dalam Quran. Begitu juga orang lain-lain lagi, baik belaka. Tetapi kalau nak kata di sini, Imam Bukhari dalam dia waris hadis ni, khairan, kebaikan. Kalau kita belajar ilmu balaghah, dia sebut nakirah di sini. Ni isim nakirah. Nakirah di sini untuk makna apa? Nakirah di sini lit ta'zim. Nak raya istimewa, besar, banyak. Memang kebaikan belaka Tuhan beri, sihat, baikkan untuk kita. Dapat anak, kebaikan untuk kita. Mak ayah kita ada lagi, kebaikan untuk kita. Kita boleh mesra dengan dia gitu, kebaikan belaka. Tetapi hak kebaikan, hak besar, hak banyak, hak istimewa, hak mana? Bukan hak ni. Hak kebaikan sebenarnya.